Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Mat P. Kisah yang bertajuk Mayat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada mana-mana yang mengalami kesulitan, semoga dipermudahkan segala urusan. Sesungguhnya Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Kali ini aku ingin bercerita tentang pengalaman aku sendiri. Sudah agak lama aku tidak mengalami kejadian aneh dan seram. Alhamdulillah, tiada apa-apa yang buruk berlaku. Jadi di sini aku akan kongsikan kisah tersebut. Kisah mengenai mayat yang aku temui setelah aku pulang dari pesta joran. Pada hari Sabtu yang lepas, aku menyertai satu pertandingan memancing di sebuah tasik yang agak jauh dari tempat tinggal aku. Jauh masuk ke pedalaman. Dalam perjalanan, hanya ditemani hutan di sekeliling. Rumah penduduk kampung ada, tapi tidak banyak. Boleh dikira dengan jari. Kalau malam, sumpah memang aku tak berani nak lalu jalan ni. Sunyi sangat. Kenderaan yang lalu lalang juga kurang. Walaupun hari itu berlangsungnya pesta joran peringkat daerah. Pertandingan bermula jam 8 pagi, jadi aku sengaja bertolak awal supaya tidak kelam kabut. Nanti tak pasal-pasal ada yang tertinggal barang. Aku tiba di tasik tersebut pada jam 6.30 pagi. Nama tasik itu biarlah aku rahsiakan. Peserta dan pengunjung mula membanjiri. Aku cepat-cepat mendaftarkan diri lantaran tidak mahu bersesak-sesak memandangkan Kelantan masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, iaitu PKPB. Boleh tahan ramai jugalah peserta. Jadi aku dengan pantas mencari tempat yang sesuai untuk menjadi pot memancing aku. Kebetulan ada sebuah pokok rendang di tepi tasik. Aku duduk di situ sambil menyiapkan peralatan memancing. 3 jam berlalu. Aku masih gagal mendapatkan sebarang ikan. Cemburu aku bila melihat peserta lain dari tadi asyik bersorak apabila umpan mereka mengena. Besar-besar pula tu. Hai, malang betul nasib aku hari ni. Aku ada terlangkah joran ke tadi sampai jadi majal sebegini? Hei. Akhirnya kedengaran bunyi whistle ditiup masa pertandingan tamat. Aku hampa tanpa sebarang tangkapan. Peluang menang duit 10,000 terlepas dari pengharapanku. Malang betul nasib aku hari ni. Selalunya jaranglah aku kecewa. Jarang aku tak dapat ikan lah, maksudnya. Kecewa betul aku. Baru je berangan menang duit 10,000 tu. Aku perlukan sangat duit tu untuk tambah duit deposit kereta Mitsubishi Evo X idaman aku. Aduh, Mak P. Tidak mengapalah. Tiada rezeki nak buat macam mana kan? Mungkin ada
hikmah di sebaliknya. Aku mengambil keputusan untuk pulang saja, tetapi apabila teringatkan sesi cabutan bertuah, aku mengambil keputusan untuk tetap di situ. Berkenan pula aku dengan hadiah utamanya, berupa sebuah skuter Yamaha Ego Solaris. Wow. Kalaulah dapat, aku nak hadiahkan pada isteri aku. Jadi tidaklah terselak kain kalau pakai baju kurung. Hai, sopan sikit. Setelah ucapan penutup daripada yang berhormat, akhirnya bermulalah sesi cabutan bertuah. Alhamdulillah, syukur dapat juga aku menang hadiah. Tapi bukan skuter. Aku menang sebuah hamper dan toto jenama Narita. Bolehlah Mak Pi. Majlis selesai pada pukul 5 petang. Sanggup aku tunggu sebab berharap menang skuter. Tapi tak ada rezeki. Toto pun toto lah. Dalam perjalanan pulang, aku tersesat. Telefon bimbit aku kehabisan bateri. Pula power bank aku lupa bawa. Balik rumah nanti, mesti kena belete punya ni. Waktu menghampiri senja, aku baru teringat yang aku belum solat asar. Jadi, aku mengambil keputusan mencari surau untuk menunaikan kewajipan aku sebagai seorang Muslim. Akhirnya, aku sampai di sebuah surau. Pelik, tiada perkampungan berdekatan. Hanya dikelilingi hutan, tetapi ada surau. Sebuah surau kayu lama, tapi agak besar dan luas. Tapi, aku tidak menghiraukan tu semua. Maghrib semakin menghampiri. Aku risau terlepas solat asar. Aku meluru ke tempat wuduk. Terdapat sebuah kolah di situ. Airnya jernih dan sejuk. Segar rasanya seusai aku berwuduk. Aku mula melangkah masuk ke dalam surau. Allahu Akbar! Aku tersentak. Aku keluar dari surau. Aku seakan tidak percaya apa yang aku nampak sekejap tadi. Aku intai semula dari pintu surau. Benda tu benar-benar ada. 3 mayat terkujur kaku di 3 penjuru surau, diselimuti kain putih. Aku mengelilingi surau, mencari jika ada orang lain di situ. Namun aku kecewa. Tiada seorang pun di situ melainkan aku dan 3 mayat tu tadi. Suasana sunyi sepi. Aku berpeluh dingin. Takut mula menyelubungi. Tapi perasaan ingin tahu mula membuak-buak. Sejenak aku berfikir, patutkah aku masuk ke dalam surau dan melihat ketiga-tiga mayat tersebut dengan lebih dekat? Demi kepastian, apakah gerangan yang aku lihat sebentar tadi? Lalu, aku memutuskan untuk memasuki surau itu semula. Perlahan-lahan, aku mengatur langkah. Perasaan takut dan ingin tahu bercampur baur. Jantungku berdegup kencang. Peluh mengalir ke pipi. Di hadapanku terbaring satu mayat wanita. Memandangkan kain putih yang menyelimutinya agak jarang, aku dapat melihat wajahnya. Aku tergamam. Wajahnya seakan-akan dalam riak terkejut.
Mulutnya ternganga, mukanya berkerut, lidahnya terjelir keluar. Aku mula membuat spekulasi. Mungkin dia meninggal akibat terkejut akan sesuatu. Seksa sekali bila dilihat mayat tu. Aku beralih ke mayat kedua yang berada pada bahagian depan di penjuru kiri. Terlihat seorang lelaki tua dalam posisi tangannya seperti sedang berdoa. Wajahnya seakan kusyuk sekali. Kulitnya putih dan berjanggut. Tidak seperti mayat wanita yang aku lihat tadi. Begitu menakutkan sekali. Aku menuju ke mayat ketiga yang berada di penjuru kanan. Kali ini, seolah-olah perasaan takut aku hilang. Aku tertarik dengan mayat yang ketiga tu. Aku menghampiri. Sejuk mata memandang. Tenang rasa hatiku bila melihatnya. Satu mayat lelaki muda terbaring kaku. Kulitnya cerah dan bersih. Raut wajahnya manis sekali, seakan tersenyum. Tenang saja riak wajahnya, seperti seseorang yang sedang lena di buai mimpi indah, bertemu gadis idaman. Aku baru teringat yang aku belum solat asar. Lalu aku terus menunaikannya. Entah kenapa perasaan takut hilang dengan tiba-tiba. Tetapi tiba di rakaat keempat, aku mula berasa diperhatikan. Perasaan takut mula menyelubungi. Kusyuk mulai hilang. Terasa ingin cepat-cepat selesaikan solat. Aku memberi salam, berpaling ke kiri dan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu, aku menoleh ke belakang. Allahu Akbar! Ya Allah! Ketiga-tiga mayat tersebut berada di belakangku, seolah-olah menjadi makmumku. Akibat terkejut yang amat sangat, aku pingsan. Tidak lama kemudian, aku tersedar. Kedinginan mula menusuk diri. Aku melihat jam tanganku menunjukkan pukul 1 pagi. Suasana gelap gelita. Aku tidak mampu melihat apa-apa. Aku cuba menyalakan pemantik api untuk mencari jalan keluar. Aku halakan ke sekeliling. Sekali lagi, aku terkejut. 2 mayat tadi terbaring menghimpit aku. Satu lagi mayat entah ke mana. Tanpa membuang masa, aku bangkit lalu cuba berlari keluar. Aku menuju ke kereta, namun langkahku terhenti. Mayat perempuan tadi kelihatan sedang berada di sisi kereta. Aku berasa macam nak menangis. Cubaan apakah itu semua? Aku nak balik. Aku tidak kuat lagi untuk menghadapi semua ni. Aku berdoa memohon bantuan daripada Tuhan. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Aku tak kuat lagi untuk menghadapi semua ni ya Allah. Tubuhku merasa lemah. Mayat wanita itu melambai-lambai tangan ke arahku. Aku menoleh ke belakang. 2 mayat di dalam surau mula mendatangi aku. Aku gagahkan diri aku, lalu aku cuba melarikan diri. Akibat terlalu takut,
Aku ikutkan saja langkah kakiku tanpa menyedari yang aku sudah berada jauh masuk ke dalam hutan. Kaki terasa pedih, mungkin terluka kerana aku berkaki ayam. Aku menyorok di celah pepohon. Matpi. 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 Kedengaran suara memanggil nama aku. Aku pasti itu suara mayat-mayat tadi yang memanggil. Memandangkan sejak aku di situ, aku tiada berjumpa seorang pun manusia. Aku mendiamkan diri, menutup mulutku supaya tidak kedengaran nafasku yang tercungap-cungap. Tiada yang lain aku harapkan selain bantuan daripada Tuhan. Aku memandang sekeliling. Suara memanggil namaku semakin lama semakin dekat. Ya Allah, ya Allah, aku nak balik. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba terasa seakan bahuku dipegang dari belakang. Aku dengan perlahan menoleh. Mayat lelaki tua itu memegang bahuku. Bila aku memandang ke depan untuk melarikan diri, mayat wanita itu pula berada di hadapan aku. Mayat lelaki muda di sisi kiri aku. Aku menoleh ke sisi kanan, lalu melangkah untuk melarikan diri. Tidak sampai beberapa langkah, kaki aku tersadung akar pokok lalu jatuh tersembam. Aduh, 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 aduh. Cermin mata aku terpelanting entah ke mana. Aku meraba-raba mencari cermin mata, tapi aku tak jumpa. Mana cermin mata aku ni? Mana cermin mata aku ni? Penglihatan aku kabur. Ditambah pula dengan keadaan yang gelap. Aku cuba merangkak, tapi kaki aku terasa seperti dipegang. Aku tidak dapat bergerak. Aku dikelilingi mayat-mayat tersebut. Aku tak ada pilihan lain. Aku menjerit, "Ya Allah! Apa kamu semua nak dari aku ni? Cakap! Cakaplah setan! Cakaplah wahai syaitan yang direjam!" Lalu kedengaran suara wanita. Mayat wanita tu bersuara. Aku hanya mampu mendengar suara sebab aku pejamkan mata. "Kenapa kau lari? Kami cuma nak minta Toto Narita yang kau menang cabutan bertuah siang tadi. Sakit badan kau, terbaring di atas lantai begitu. Kalau kau bagi Toto Narita tu, selesalah sikit kami baring." Sayup-sayup kedengaran azan subuh. Matpi! Matpi! Bangun! Dah subuh ni! Kedengaran suara yang aku kenali. Aku kebingungan. Macam suara mak aku. Tiba-tiba aku terlihat cahaya mula menerangi. Silau mata aku dibuatnya. Tercegat seorang wanita di hadapanku. "Bangun, bangunlah, dah subuh ni," katanya. Aku cuba mengamati wajah wanita itu. Hai, mak aku rupanya.
Kau mimpi apa, Mak Pi, sampai terpekik melolong? Aku tersenyum. Allahu Akbar. Aku mimpi rupanya. Ya Allah. Mat Pi, Mat Pi. Baiklah saudara. Kisahnya hanya sampai di sini. Terbaik Mat Pi. Kita berjumpa pada hari yang seterusnya dalam kisah-kisah yang menarik. Terima kasih. Peace. No.